So bila pagi ni saya diminta untuk membincangkan atau menerangkan tentang active learning. Bila kita bincangkan bahawa active learning, kita andaikan kebanyakan rakan-rakan dah tahu. Okay? Jadi kenapa kita nak bincangkan detail active learning, kenapa tak kita kembangkan dengan keperluan keadaan sekarang, iaitu keperluan di online learning ni. COVID-19 kita tak pasti lagi kelas kita macam mana. Okey, so kita dah ada 80 insyaAllah. Okey, saya boleh mulakan sementara tu. Okey, sebelum kita mula betul-betul yang mula ni, at any time kalau ada soalan boleh letakkan di chat room saja. InsyaAllah saya akan jawab dari masa ke semasa. Macam siaran radio pula . Okay, self-reflection session. Bila sebelum kita mula, with which of the following statement do you agree? Why? There can be a teaching without learning. There can be learning without teaching. Okay, ada dua pernyataan tersebut. Cuba fikirkan dan jawab dalam hati yang mana satu kita rasa betul. Sebab dia ada kaitan dengan apa yang kita akan lakukan selepas ni. Dan kemudian yang keduanya, ada dua soalan yang selalu ditanya oleh pakar untuk effective learning. Dia kata, when you tell you does the thinking, who does the thinking? When you ask who does the thinking? Okay. Pun kita tanya diri kita, reflect dengan diri kita tentang pengajaran kita macam mana. Sebab semua tu ada kaitan dengan effective learning, active learning. Okay. Bila sebut active learning, tak seronok kalau kita yang bercakap seorang-seorang kan. Okay. Jadi sementara pagi ni semua masih bersemangat, semua masih segar bugar. Saya harap semua dah breakfast. Cuba pergi ke laman web joinmyquiz.com. Boleh guna handphone, boleh guna komputer. joinmyquiz.com. Kemudian bila dia tanya apa kod, masukkan kod 112515. Okay, saya ulang. Pergi joinmyquiz.com. Bila dia minta kod, masukkan 112515. Kita cuba peruntukkan tidak lebih dari 5 minit. Ada 6 soalan untuk pemanas waktu pagi ni. 6 soalan mudah. Okay. Satu soalan 30 saat lebih kurang. Jadi 6 soalan kita akan cuba habiskan dalam masa kurang 5 minit. Okay. Okay, joinmyquiz.com 112515. So kita dah ada 11 yang masuk. Dan kita ada 84 partisipan. Kita tunggulah sampai ke 60-70 yang mana sempat masuk. Dan perasan tak kalau kita dalam online learning ada quiz-quiz begini, kita selalu galakkan student masukkan nama sendiri. Sebab apa? Senang kita nak detect. Pun pensyarah pun sama kan? Masukkan nama sendiri. Tapi tak apa. Okay. Pukul 8. Okey, saya akan mulakan. Kepada yang sempat masuk nanti masuk sebab dia tak perlu serentak. You boleh jawab mengikut keperluan masa sendiri. Okey, saya mula . Ada 6 soalan berkaitan dengan active learning. Soalan tengok di tempat login masing-masing. Dia berbeza dengan Kahoot. So jawab di tempat masing-masing. Tak perlu ada akaun ya. Bagi yang bertanya perlu ada akaun, tak perlu. So yang tuan-tuan nampak sekarang ni ranking sahaja. Soalan nampak di skrin masing-masing. Bagi rakan-rakan tak sempat masuk, saya tunjukkan soalan dia. Soalan pertama, what is active learning? Setakat ni dah 42 orang betul, 2 orang salah. Soalan kedua, what is one of the benefits of active learning? Setakat ni 37 betul, 1 salah. How often should I employ active learning? Nak jawab di mana? Okey, nak jawab di mana? Bagi yang baru masuk, pergi ke
joinmyquiz.com. Joinmyquiz.com. Saya copy sekejap masuk ke chat room. Siapa yang baru masuk ya? Joinmyquiz.com dan kod dia 112515. So ada 6 soalan berkaitan dengan active learning. Soalan keempat, which of the following is well known active learning technique? Think, pair, share, run, forest, run, share, think, pair, share, think. Soalan kelima, which of the following is not an example of active learning technique? So kita ada debate, chalk and talk, Madias point, peer instruction. Dan soalan terakhir, what is one benefit of small group discussion? Because when we talk about active learning, most of the time or usually we have a small group discussion. Okay. Sebab kalau lebih daripada 80% betul, kita punya talk ni boleh kita tamatkan lah sebab semua dah pandai. Kita boleh pergi minum. Okay. Alhamdulillah So urusan kita dipermudahkan. So kita boleh habis awal. Okay. Kita tengok leaderboard. Nama betul tak ada, sementara rakan-rakan lain menjawab. So setakat ni kalau kita perhatikan D9, saya tak pasti D9 siapa, mengungguli tempat pertama. Nombor 6, nombor 6 betul Doria, Halim, Hadijah, Ivy, Hizat. Okay. Muhammad Nur Zaman. Inilah direct lah dia punya ni. Okay. So apa yang saya tunjukkan sekarang ni ialah salah satu contoh bagaimana teknologi yang simple boleh kita gunakan untuk active learning. Untuk menarik perhatian pelajar, untuk check trigger dia punya pengetahuan sedia ada dan sebagainya. So yang ni nama dia quizzes, macam Kahoot, tetapi kalau pandangan saya lebih suka yang ini sebab data dia lebih detail. So kita ada question, kemudian nanti kita boleh tengok setiap ini kita boleh tengok dia punya mana jawapan yang salah dan sebagainya. Saya tak nak scroll ke bawah Nanti ada rakan kita kata jangan tunjuk dia jawab banyak salah dia. Kadang-kadang kita tak nak tunjuk, kita tunjuk ini je top 5. Okey, ni soalan dia. Dan kita ada boleh saya end kan, yang tak dapat menjawab sampai habis tak apa, jangan kecil hati. Benda ni dibuka 2 hari, jawablah sampai secukup rasanya. Okey, saya tamatkan. So tahniah kepada D9. Siapa yang D9 ni? Nama durian ni. Kalau durian saya. Nina. Siapa? Nina. Nina, okey. Macam mana boleh D9? Second Doria, 3 Halim. Okey, siapa yang nak mencuba nanti boleh try pergi ke quizzes.com sebab data dia detail. Nampak ni? Dia terus tunjukkan mana jawapan betul yang salah dan record dia dan kita boleh terus export je. Okey, tapi hari ini kita bukan nak bincang pasal teknologi sangat. Kita nak tengok macam mana active learning memanfaatkan teknologi. So kita kembali kepada siaran kita. Ini yang akan saya sharekan. Okey, saya tengah baca kuis ni. Kuis pula. Cik Rum ada yang salahkan saya pula banyak bercakap lepas tu tak boleh fokus soalan. Okey. So dalam masa 1 jam setengah, insya-Allah saya akan cuba kongsikan 4 perkara. Active learning, what and why. Yang ini saya cuba kurangkan, saya cuba orang kata ringkaskan, tapi siapa yang kenal saya memang saya ada masalah nak meringkaskan sesuatu. Jadi kalau tengok saya sesat, angkatlah tangan dan pesanlah Dr. Jamal kembalilah ke pangkal jalan sebab saya mudah sangat sesat. Okey, yang kedua saya nak tengok strategis, kita nak tengok strategies and activities. Ini pun saya tak sentuh banyak sebab ini saya andaikan kita boleh Google, kita boleh baca, kita banyak training workshop bersama team active learning dan sebagainya. Yang kemudian kita nak tengok student engagement in online learning yang kita boleh manfaatkan active learning. Dan kemudian nombor 4, best active learning practice for synchronous online learning.
saya tak akan sentuh asynchronous sebab kita tak sempat nak tengok kedua-duanya. Saya fokuskan synchronous sebab ini yang macam live interaction bersama student ya. Dan kalau ada masa saya nak sentuh sedikit, saya dimkan ini sebab saya jangkakan tak cukup masa. Tapi dalam PowerPoint saya dah letak untuk dirujuk kalau saya tak sempat. So nanti saya bagi untuk download, boleh tengok eh. Okay, what is active learning? Okay, jangan risau, tak perlu buat aktiviti cari kawan sebab saya jangkakan masing-masing dekat duduk bilik sendiri, tak ada kawan. Tapi nanti kita tunjukkan macam mana dalam online learning kita nak cari kawan secara visual. Yang saya nak tanya ialah, kalau kita ada aktiviti begini, dia kata, okay, take a minute to think about the phrase of active learning and what it means to you. Maksudnya dia suruh kita fikir sendiri. Kemudian dia kata, take a minute to share your ideas with the person next to you. So, kalau kita dalam kelas benar, kita suruhlah kawan tengok rakan sebelah. Tapi kalau online macam mana nak cari rakan di sebelah ya? Nanti kita sharekan. Kemudian identify commonality in your ideas and prepare to share with larger group. Okay. So, sekarang ni, katalah kita tak tahu teknologi apa-apa. Kita hanya tahu sebab training waktu yang diberi oleh rakan-rakan tim blended learning kita. Dr. Azian, Dr. Qsina, Dr. siapa lagi, Ana Azika dan ramai lagi yang membantu active learning, blended learning. Yang sempat dia ajar contohnya ialah hanya video conferencing tool. Waktu tu big blue button. Kemudian sekarang kita dah guna Webex. Kemudian ada rakan-rakan pakai Google Meet. Itu je yang sempat belajar. Okay? Sebab kursus-kursus yang lain tak sempat. So apa yang ada dekat video conferencing tool ni, ada satu, chat room. Kita manfaatkan chat tu ya. Cuma dalam pengajaran aktif ada teknik dia. Nanti kita bincangkan macam mana. Cuma saya nak tunjukkan sekarang ni. Okay. What is active learning? Ini dia punya ciri-ciri. Saya rasa ramai yang dah tahu apa nama teknik ini atau strategi ini. Typekan dekat chat room tapi jangan hantar jawapan. Type je dulu. Okay. Typekan dulu apa nama teknik active learning ni yang paling basic. Yang paling asas ni yang selalu orang gunakan. Typekan tapi jangan hantar dulu. Bila saya kata 3, 2, 1, go, barulah tekan butang submit ke send ke tekan enter. Boleh? Okay, saya terangkan sekali lagi. What is active learning? Ada 3 fasa kerja dekat sini. Langkah pertama dia kata fikir sendiri. Mungkin conteng dekat kertas ke apa-apa. Kemudian seminit lagi share dengan kawan sebelah. Tanya pandangan dia. Dia pun tak bagi pandangan dia. Kemudian bila dah confirm itulah pandangan mereka, mereka sharekan dengan rakan-rakan kelas yang lain. Okey. Apakah nama teknik ini? Typekan dekat chat room. Dan bila saya kata 3, 2, 1, go, semua orang tekan enter. Siapa tak tekan enter, saya kecil hati. Ada 106. Okey. Okay, ready? Dah type? Namakan 3, 2, 1, go. So, kalau kita perhatikan, jawapan dia ada yang jawab think, pair, share ramai. Kemudian ada yang jawab in-depth discussion, role play, small group discussion, peer instruction, to be involved in teaching and learning, role play, think, pair, share, student-centered, think, pair, share, semua ni. Okay, role play. Okay. Boleh kata kalau tengok sepintas lalu, boleh kata lebih kurang 80% berjaya menjawab. Okay, nama dia think, pair, share. Betul. Okay, siapa yang think, pair, share boleh berhenti sekejap 2-3 minit pergi minum. Kemudian datang kembali. Yang tak ada, jangan bergerak ke mana-mana. Okay, bermaksud kita perlu lakukan sesuatu. Okay, gurau je dengan kecil hati. Okay, ini adalah think, pair, share. Salah satu teknik asas dalam active learning. Tetapi yang saya nak dedahkan di sini bahawa ramai rakan-rakan kita mengatakan alamak engkau bolehlah nak guna teknologi macam-macam kau tahu. Tak perlu tahu banyak teknologi. Start simple, keep it simple.
keep it simple ni bukan keep it simple, keep IT tu simple. Okay, jangan gila kuasa. Jangan sebab dah pergi kursus bersama UTM Lead dulu, ada 7 apps yang belajar, 7 nak pakai serentak. Jangan tamak, orang tamak selalu rugi. Okay, jadi chat room ni pun kita dah boleh manfaatkan. Tetapi teknik dia macam tadilah, salah satunya 3, 2, 1, go. Bukan masing-masing jawab. Ada sebabnya nanti kita bincangkan ya. Okay. So saya rasa tak perlu diberi pendedahan apa dia active learning, tapi sepintas lalu kena faham ada 2 perkara yang penting. Satu ialah pelajar do meaningful learning activities. Okay, do meaningful learning activity. Dia buat sesuatu. Second, they think about what they are doing. Bukan mengkinzir buta, buat je. Cikgu suruh buat, dia buat. Okay, dia perlu fikir kenapa dia buat. Dan itu sebabnya bila sebut active learning, dia melibatkan proses seperti dialog, debate, writing, reflect, problem solving dan macam-macam lagi ya. Itu kita akan tengok nanti. Okey, yang kita nak bincangkan sebelum kita pergi mendalam ialah apa ni orang panggil ni, kekeliruan, kemuskilan, kesalahfahaman, macam-macam lah keluar bahasa saya yang tak ada dalam DVD nanti. Sebab bila mulanya tahun lalu pihak universiti mengatakan semua orang perlu pilih satu grup untuk free. Fakulti lain senang, active learning. Semua join active learning. Tak ada yang nak buat problem based learning lah, project based learning sebab active learning. Okay? Ada juga yang buat cooperative learning. Tapi fakulti kita, fakulti sains sosial dan kemanusiaan kan, memang suka sesuatu yang bersosial ni, banyak-banyak ni. Kita ada 4 sebab kita ada kepakaran. Kita sains sosial dan kemanusiaan, education ada di situ dan sebagainya. Jadi keliruan bila nak pilih, dia kata saya buat task based learning ada, project based learning ada, tapi tak ada task based learning, scenario based learning, collaborative learning, tapi tak ada. Macam mana? Jadi orang pun kata masuklah active learning misalnya. Siapa yang spesifik problem based learning baru pergi. So saya ada 2 mazhab ni yang kita nak tengok sepintas lalu supaya kita hilang kekeliruan. Mazhab pertama ataupun pandangan pertama mengatakan active learning ni dibandingkan melihat dari aspek instructor control dengan student control. Active learning paling low level, rendah sebab instructor control masih ada, student control tu diberikan tetapi tidak banyak. Macam tadilah main quiz dah disediakan. Suruh jawab dekat chat room, soalan disediakan. Itu je control diberi, kata mereka. Berbanding dengan approach seperti project based learning, studio based learning, problem based learning, cooperative learning, makin ke kanan ni student control lebih tinggi, lebih besar. So ini pandangan pertama. Ringkasnya active learning paling asas. Siapa yang buat PBL, project based learning ni dah high level. Okay. So dalam grup kita FSSH, grup apa ni panggil ni? Grup lah ya. Okay. Active learning paling ramai di sini ya. Dan kita jangkakan nanti selepas sesi kita ni ada yang akan melompat ke problem based learning, project based learning dan mungkin juga dia melompat keluar terus. Dia kata malaslah nak join apa-apa pening kepala. Harap-harap tak ada ya. Ini nombor 1 ya. Nombor 2, ada pula pandangan yang mengatakan active learning ni lah yang paling besar. Tengok gambar tu dulu. Active learning ni adalah yang paling besar. Dan problem based learning, flipped learning, peer assisted learning, cooperative learning, sebutlah apa saja asalkan dia melibatkan student interaction, melibatkan student centered learning, semua tu termasuk dalam kategori active learning. Ini pandangan kedua. Okay, saya ulang. Ini pandangan pertama. Active learning ni ialah paling asas berbanding dengan problem based learning, project based learning semua. Pandangan kedua, active learning inilah yang paling besar. Dan semua yang dinyatakan tadi adalah dia punya subset ya. Dia punya ciri, dia punya apa orang kata, contoh-contoh. Dia punya strategi. Okey, itu ada 2 pandangan ya. So kita undi sekejap. Saya nak tengok pandangan
rakan-rakan di FSSH ya. Okey, pergi ke slido.com, slido.com. Kemudian bila dia minta kod, masukkan kod 65314. Tapi you tak boleh masuk lagi sebab saya belum aktifkan sekejap ya. Saya aktifkan dulu. Okey. Ni ya, slido.com, slido.com. Masukkan kod 65314 atau siapa yang gunakan handphone, tembak sahaja. Bukan barcode, apa ni? QR code. So ada 2 star dekat situ. Siapa yang setuju bahawa active learning adalah yang paling asas, tekan bintang pertama. Siapa yang rasa active learning adalah bapa kepada segala pendekatan lain, yang paling besar, tekan 2 bintang. Okay, kita ada berapa orang sekarang ni? 112. Kita tengok pandangan ya. Okay, so kita tak ada masa sangat. Jadi kita tengok jawapan terus. Kepada yang tak boleh menjawab menjawab bila-bila masa. Tapi tak ada siapa nak check nanti ya. Okay, kita tengok apa kata survey. Okay, 39 orang yang sempat menjawab. 93% mengatakan bahawa nombor 2. 8%, lebih kurang 8% mengatakan nombor 1. Okey, apakah jawapan sebenarnya? Tidak ada jawapan yang betul, tak ada jawapan salah. Bergantung pada penerimaan masing-masing ya. Dia boleh jadi nombor 1, nanti kita bincangkan. Dia boleh jadi nombor 2. Tetapi kalau kita nak lihat dia sebagai nombor 1, maka siapa yang memilih grup active learning nanti, kita akan tengok dalam active learning pun ada level. Level paling basic yang melibatkan individual work yang makan masa 1-2 minit sahaja, sampailah kepada level yang tinggi yang mungkin makan masa 3-40 minit. Okey. Jadi kalau tanya perspektif saya lebih prefer kepada ia nombor 2 sebab active learning ni besar sebenarnya. Cuma dalam konsep free di UTM, kita galakkan you join active learning sekiranya untuk bermula, untuk mula. Okay? Ataupun you nak rasa you nak gunakan pendekatan yang lain-lain tu, collaborative learning, cooperative learning, task-based learning, syndrome learning, dia masih dalam kategori active learning. Kecuali 3 kumpulan yang kita dah buka, yang spesifik, memang nak buat project-based learning, join Dr. Kir. Siapa yang betul-betul dah boring lah active learning yang simple-simple, kononnya lah ya. Nak terus bermasalah, join grup-grup PBL. Supaya sama-sama pening memikirkan macam mana nak buat masalah yang baik. Okey? Itu merupakan pendekatan yang lebih tinggi nanti ya. Okey, why active learning pun saya rasa saya tak nak bincang banyak sebab semua orang dah tahu kita dari Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, kita memang orang kata ini makanan kita lah, orang kata ya. Kita tahu bahawa nak belajar, nak mengajar seseorang itu perlu terlibat sama, bukan sekadar mendengar. So, siapa yang tak pernah dengar ni, Cone of Experience Dale ni boleh Google je nanti. Kalau kita perhatikan, active learning ni kalau kita perhatikan, ialah aktiviti yang melibatkan hands-on, collaborative, simulation, teach others, practice, discuss dan sebagainya kalau kita perhatikan ya. So kalau kita perhati level bawah ni active learning, student retention untuk dapat knowledge dan kekalkan knowledge lebih tinggi berbanding dengan kalau kita bagi lecture je. Ini berdasarkan kajian. Dan Kondil ni dah berpuluh tahun dah. Okay? Tak ada orang cabar, mungkin ada cabar. Okay? Tapi mungkin kita tak tengok dia ketara cabaran dia. Sebab ada orang tak menerima active learning, mereka merasakan bahawa lecture dah cukup. Betul juga. Dari zaman kita dulu belajar lecture, kita jadi lecturer juga kan. Okey. Tapi masing-masing ada pro and cons. Tapi sekarang ni kita tahu bahawa zaman milenial, generasi X, Z, generasi milenial ni semua lebih ke arah ini untuk kita pastikan mereka lebih cemerlang akademik dan juga thinking skill dan sebagainya. So ini nanti boleh tengok sendiri, banyak kajian mengatakan mengapa active learning. Engagement, motivation, critical thinking, collaborative work, higher order thinking, positive attitude, engagement, macam-macam lah. Okay, macam-macam kajian kita tengok.
Dan sepintas lalu saya nak sharekan ataupun sebab sebelum kita jump kepada teknologi, kita nak tengok dulu strategi supaya masing-masing clear. Sebab kalau berdasarkan jawapan kuis sepintas lalu tadi dan juga kita punya chat tadi, ada yang masih belum clear apakah contoh-contoh active learning strategy.